Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, Amira, sihat? Afina? Alhamdulillah sihat. Nampak mulut dia bergerak walaupun mic tertutup. Okay, Era, sihat? Okay? Okay. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Macam mana duduk kat rumah? Okey. Banyak belajar? Walaupun dekat rumah? Okay, Alhamdulillah, teruskan. Okay. Buat macam kamu masih berada di sekolah. Kena semangat untuk terus belajar. Jangan asyik main je. Okay. Ada waktu main, kita main. Ada waktu belajar, kita belajar. Okay. Macam tu juga Allah dah tetapkan ada waktu solat. Sebab Allah nak didik kita supaya kita ni berdisiplin. Tahu untuk letak setiap aktiviti kita dalam setiap waktu. Setiap waktu tu ada aktiviti yang boleh kita lakukan. Okey, jadi sebelum Ustazah nak start mengajar tentang tajuk yang Ustazah nak ajar pada hari ini, jadi Ustazah ada satu cerita. Siapa nak dengar cerita? Angkat tangan. Okey, semua angkat tangan. Ustazah akan share screen tentang cerita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oops. Sekejap ya. Kenapa? Sorry, kejap. Okay, Maisarah terkeluar ya mungkin sebab line dia kan. Okay, tak apa. Sekarang ada berapa orang? 1, 2, 3. Tak apa, nanti kawan-kawan akan masuk balik lah. Azah faham sebab line kadang-kadang problem kan. Okay. Boleh nampak skrin Ustazah? Boleh? Boleh. Okay, ini adalah kisah tentang 3 pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua. Okay. Kisah ini adalah berdasarkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi cerita ada 3 orang pemuda, mereka ni pergi bermusafir. Tak tahu dah pergi musafir ke mana. Musafir ni kira travel lah, pergi satu tempat yang jauh. Sedang berjalan-jalan tu, mereka rasa nak berehat dan nak tidur di sebuah gua. Yelah dulu mana ada RNR kan, nak berhenti RNR ke tempat stesen minyak ke nak rehat, tak ada. Jadi mereka berjumpa sebuah gua, mereka rehat dalam tu. Tengah rehat tu, tiba-tiba mereka terdengar ada sebiji batu besar jatuh. Dan batu besar tu dia menutup mulut pintu gua tersebut. Jadi mereka bertiga ni dapat keluar ke tak dapat keluar? Dah ada batu yang halang. Tak dapat keluar. Jadi apa yang mereka boleh buat? Mereka dah lah tak boleh nak tolak. Tak boleh nak ada apa-apa alat yang boleh bantu untuk buka gua tu. Jadi apa yang mereka fikirkan? Mereka cuba untuk berdoa kepada Allah menggunakan dengan menyebut amalan-amalan baik yang pernah mereka lakukan. Okey, ini adalah satu konsep yang dalam Islam kita panggil tawassul. Kita berdoa kepada Allah menggunakan amalan baik yang pernah kita buat. Contohnya, ya Allah, contoh Ustazah doa, saya dah pernah tolong mak saya tolong mak saya kat dapur. Semoga Allah terima amalan saya ni dan permudahkan urusan saya dalam peperiksaan. Contohnya, kita boleh berdoa macam tu. Jom kita tengok apa doa 3 pemuda ni. Pemuda yang pertama, dia berdoa, dia cerita,
Ya Allah, dia ni ada dua orang tua yang sudah uzur, mak ayah dia yang dah tua dan sakit. Dan dia tidak pernah pun bagi susu pada waktu malam kepada orang lain melainkan mereka. Aku akan dahulukan mereka daripada keluargaku. Kalau dia ada susu, ada minuman, ada makanan, dia akan bagi kepada ibu bapa dia dulu sebelum dia bagi kepada diri dia dan keluarga dia. Lepas tu dia pun kata, ya Allah, jika apa yang aku buat itu ikhlas, betul-betul kerana-Mu, maka tolonglah lepaskan kami daripada batu besar ini. Dan tiba-tiba batu itu bergerak sedikit. Itu doa pemuda yang pertama. Doa pemuda yang kedua pula, dia kata, dulu, ya Allah, dulu dia ada seorang sepupu, anak bapa saudaranya. Dia sangat suka dekat perempuan ni, dekat sepupu dia tu. Tapi dia tidak bernikah lagi dengan perempuan tu. Tiba-tiba satu hari perempuan tu iaitu sepupu dia datang untuk pinjam duit. Nak pinjam duit dengan dia sebab dia ni orang yang ada duit lah. Dia setuju boleh awak nak pinjam duit dengan saya tapi awak kena tidur dengan saya. Maknanya berzina, buat benda yang haram. Haram berzina boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi sebab perempuan tu sepupu dia nak sangat duit, dia perlukan, jadi dia pun bersetuju. Tapi bila mana dia baru je nak berzina tu, dia teringat dekat Allah. Dia rasa takut dekat Allah. Jadi dia pun tak jadi nak berzina. Jadi dia pun kata, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ni benar-benar kerana ikhlas, kerana mengharapkan keredaan-Mu, jadi lepaskanlah kami daripada batu ini. Batu tu bergerak lagi sedikit. Okey, jom kita dengar kisah pemuda yang ketiga pula. Apa doa dia? Pemuda yang ketiga ni pula, dia ni macam bos lah. Dia majikan. Dia ada pekerja-pekerja dia. Dia pada hari waktu dia kena bagi gaji kat pekerja dia, ada seorang lelaki yang dia tak sempat bagi gaji. Lelaki ni lebih, tak silap salah dia tak sempat jumpa majikan dia macam mana tah. Jadi majikan dia tak sempat nak bagi kat dia sebab dia dah pergi musafir ke macam mana lebih kurang macam tu lah. Jadi pada suatu hari, majikan dia pula, pekerja dia ni datang balik nak minta gaji dia yang dulu tu dia tak ambil lagi daripada majikan dia. Dia pun, aku pun berkata kepada pekerja aku dulu tu, setiap apa yang engkau lihat adalah hasil daripada wangmu dulu. Ada unta, sapi dan kambing, ambillah semuanya. Terkejut pekerja dia tu, kenapa dulu gaji dia sikit je, tapi kenapa boleh jadi banyak? Sebab gaji dia yang sikit tu, bos dia tadi, pemuda yang sedang berdoa ni, dia laburkan. Dia laburkan ni maknanya dia buat daripada wang yang kecil tu, mungkin dia beli unta ke, lepas tu unta tu berkembang biak lagi. Jadi duit tu jadi semakin banyak. Jadi bila pekerja dia tu datang balik minta duit gaji dia yang dulu, dia tak bagi yang RM10 tu je, contohnya RM10 kan, dia berkembang jadi 10 juta contohnya. Dia tak bagi RM10 dia bagi 10 juta tu. Terkejut pekerja dia. Jadi dia ikhlas, dia bagi semua tu yang pekerja dia punya, sebab memang pekerja dia punya kan. Jadi dia pun berdoa, ya Allah, jika amalan dia ni adalah ikhlas kerana Allah, tolonglah alihkan batu ni. Dan alhamdulillah, batu besar yang tadi menutupi gua itu beralih dan mereka bertiga ni dapat keluar daripada gua tersebut. Okey. Jadi Ustazah nak minta sesiapa yang ada sekarang ni untuk share tentang apa yang dia dapat tadi. Mai ke, Amira ke, Era atau Afina? Siapa nak angkat tangan dan buka mic? Siapa boleh bagi kesimpulan apa yang sifat yang ada pada ketiga-tiga orang pemuda ni? Siapa nak cuba? Tak apa, salah tak apa. Cik Afina? Buka mic, mikrofon. Tak dengar. Baik hati. Baik hati, okey, bagus. Amira? Saya nak perkataan yang mula dengan huruf I dekat depan. I apa? Maisara, Mai?
Oh, Amira dulu. Amira? Okey, nak suruh kawan lain dulu jawab ke? Amira ada idea? Tak ada? Okey, Afina. Okey, Afina. Istiqomah. Istiqomah. Okey, bagus sikit lagi. Dekat belakang di huruf S. Bermula dengan huruf I, berakhir dengan huruf S. Apa dia? Siapa tahu? Era? Cuba. Sifat apa? Ih. Okey, Afina kat tangan tu. Okey, Era. Ikhlas. Bagus. Terima kasih, Era. Jadi ketiga-tiga pemuda ni dia ada sifat ikhlas dalam diri mereka. Jadi itulah tajuk yang akan Ustazah kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu tajuk tentang hadis ikhlas dalam kehidupan. Okey, boleh nampak skrin Ustazah? Boleh kan? Okey, ini adalah tajuk kita. Pelajaran ke-11, hadis ikhlas dalam kehidupan. Kalau dalam buku teks kamu semua ialah muka surat 57 hingga muka surat 62. Okey? Okey. InsyaAllah sekarang kita akan sambung pelajaran kita tentang hadis ikhlas dalam kehidupan. Jadi Ustazah akan share skrin sekarang untuk slide. Okey, semua boleh nampak? Jelas? Okey. Hadis dalam kehidupan. Kalau ada buku teks, boleh rujuk buku teks juga. Okey. Muka surat 57 hingga 62. Okey, seterusnya. Okey, apa objektif pembelajaran ni? Sebab apa kita nak kena belajar hadis ikhlas dalam kehidupan ni? Okey, supaya kita tahu apa itu maksud ikhlas, tahu ciri-ciri orang yang ikhlas. Kita nak jadi orang yang ikhlas kan? Kita kena tahulah macam mana ciri-ciri dia. Kita nak tahu apa beza ikhlas dengan sum'ah, riya, ujub. Apa pentingnya ikhlas ni, dan kita nak belajar apakah yang kita dapat daripada hadis ni. Okey? Seterusnya, okey, siapa boleh tolong bacakan terjemahan hadis ni? Afina boleh? Okey, Afina. Jumpa mikrofon. Okey, tolong. Amir Al-Mu'min Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala, Afina. Kejut Zaza. Okey. Dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehnya, ia akan mendapatnya, atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkan. Okey, terima kasih Afida. Jadi hadis ni dia bercerita tentang niat. Niat tu letaknya di mana? Di hati. Okey. Next. Jadi tentang hadis tadi tu, lelaki tersebut dia berhijrah sebab dia nak menikah dengan perempuan tu. Perempuan tu kata, kalau kamu nak aku menikah dengan kamu, kamu kena ikut aku berhijrah. Jadi lelaki tu dia bukan berhijrah kerana Allah dan Rasul. Dia berhijrah kerana dia nak menikah dengan
perempuan yang tadi tu. Nama perempuan tu Ummu Qais. Jadi hijrahnya adalah kerana perempuan tu lah tak dapatlah pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Sebab tu kita kena jaga niat kita. Contohnya sekarang kita tengah belajar, kita rasa susah, penat duduk lama-lama depan skrin, tapi kita kena betulkan niat. Kita niat kita nak pahala, kita nak keredaan Allah, semoga Allah sayang kita dan redha dengan apa yang kita buat. Barulah kita dapat pahala belajar walaupun kelas online. Okey, seterusnya maksud ikhlas. Okey, saya akan bacakan dulu. Dari segi bahasa, maksud ikhlasnya adalah bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Maksudnya, sucilah, bersih dan suci. Istilah pula ialah semua amalan zahir dan batin. Zahir ni apa yang nampak kita buat, contoh kutip sampah ke. Batin benda yang kita lakukan dalam hati. Contohnya macam tadi, kita ikhlas, kita betul-betul kita niatkan belajar kerana Allah contohnya. Yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Keredaan Allah ni maksudnya apa? Kita nak Allah suka dengan kita. Kalau Allah tak redha dengan kita, maksudnya Allah tak suka dengan kita. Dia macam kalau orang tak suka dengan kita, dia macam mana? Tak nak cakap dengan kita kan? Contoh kalau orang lah masam muka dengan kita. Kalau Allah, mungkin dia tak makbulkan doa kita, dia biarkan je kita. Tak nakkan macam tu. Sebab itulah kita nak keredaan Allah. Okey, seterusnya. Ini seperti yang Ustazah ceritakan tadi, kunci ilmu. Kita terus pergi pada musuh kepada sifat ikhlas. Lawan kepada sifat ikhlas ada 3. Okay, yang pertama, Era, boleh tolong bacakan? Riak, maksud riak, apa maksud riak? Alah, kalau kita kan tengok kawan-kawan pakai baju kecantik, riak lah tu. Riak tu apa? Baca Era. Riak melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya, solat bila time orang nampak je. Bila orang tak nampak kita, kita tak solat. Contoh kita dalam bilik seorang-seorang, kita tak solat. Tak boleh lah macam tu. Kita nak buat amalan bukan sebab orang, tapi kita nak buat sebab kita nak Allah redha dengan kita. Okay, terima kasih Era. Sum'ah, Amirah, boleh tolong bacakan maksud sum'ah? Okay, apa maksud dia? Memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat sesuatu ganjaran. Bagus. Contohnya, pergi sekolah esok cakap kat Ustazah, Ustazah, semalam saya solat tahajud lah Ustazah, penat sangat. Ustazah tak ada ke macam bagi saya macam ganjaran ke, bagi hadiah ke apa-apa sebab saya bangun solat malam ni. Bukan senang Ustazah. Contohnya, ada apa saja nak bagi tahu orang, saya puasa sunat kemarin. Yelah, kita kan nak dapat pahala banyak, kita puasa dah sunat. Kita nak ajak orang buat kebaikan ke, kita nak menunjuk amalan kita? Kita lebih tahu. Kalau kita bagi tahu kat kawan kita sebab kita nak ajak dia buat baik, tak apa. Tapi kalau kita bagi tahu sekadar untuk kita nak menunjuk-nunjuk kita buat amalan, itu nama dia sum'ah. Okay? Terima kasih Amirah. Okay, Mai. Mai cuba tolong bacakan maksud ujub. Ujub, bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Contohnya, ujub ni, kita rasa kita lagi hebat daripada orang lain. Aku lagi pandai. Aku lagi cantik contohnya. Dia rasa bangga dengan kelebihan yang ada pada diri dia. Tak salah kita nak rasa yakin diri, tapi kita tak boleh rasa macam kita terlalu baik. Okey? Sebab kita pun ada kekurangan dan kita tak boleh rendahkan orang lain. Sebab orang lain walaupun dia ada kekurangan, tapi dia ada kelebihan masing-masing. Okey. Seterusnya, terima kasih Mai. Okay, kita nak tengok ada 7 ciri orang yang ikhlas. Okay, ada 7 ciri. Yang pertama ialah istiqamah. Istiqamah melakukan kebaikan. Bukannya hari ni buat, esok tak buat. Hari ni solat, esok tak solat. Yang kedua, tidak harap pujian manusia. Taklah macam bagi sedekah ke tunjuk kat orang. RM50, tengok ni saya letak RM50. Tak boleh lah macam tu. Tidak mengharapkan pujian manusia. Sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Buat apa-apa je niat dalam hati, ya Allah, aku harap Allah terima apa yang aku buat ni. Okay, itu ciri orang ikhlas. Ingat ya, pasti kita ada kuis. Kita akan jawab kuis. Yang keempat, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan.
Tidak mengingati ni maknanya tidak macam mengungkit-ungkit lah. Nak sedekah hari ni, semalam dah sedekah dah. Tak payahlah. Tapi kita kena buat-buat macam, tak ingat dah bila sedekah, bila macam rasa macam tak lama dah tak sedekah. Okay, sedekah. Tak bolehlah kita rasa macam, lah hari tu dah puasa, dah sunat, tak boleh puasa dah lah. Itu maknanya kita mengungkit amalan kita sendiri. Okay, jadi tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Yang kelima, sentiasa bersabar dalam kehidupan. Orang yang ikhlas, dia kena sabar. Hari tu kita bulan Ramadan baru ni kan, 2 bulan yang lepas, antara cara untuk belajar, mengajar kita sifat sabar ialah dengan berpuasa kan. Yang keenam, tidak menghiraukan kejian manusia. Okay, contoh macam Ustaz Abid Liu, kenal Ustaz Abid Liu? Dia kan suka buat perkara yang baik kan, bagi sedekah ke, tolong orang kan. Kadang ada orang kata dia menunjuk-nunjuk. Kadang ada orang kata dia macam-macam ambil duit daripada mana lah kan. Padahal dia ada banyak bisnes semua kan. Tapi dia tidak hiraukan kejian manusia. Dia tetap buat apa yang dia buat, kebaikan yang dia buat. Macam ni lah. Taklah macam orang kecil sikit, menunjuk lah tu bagi sedekah kat media sosial. Terus deactivate account. Tak nak lah macam ni. Kena keji sikit. Rasa sedih terus. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita ikhlas, kita terus buat kerana Allah. Okey, yang ketujuh, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Kita harapkan, kalau orang ikhlas ni memanglah dia harapkan ada ganjaran untuk dia di akhirat walaupun belum ada lagi di dunia. Contohnya, dah usaha penat-penat belajar semua tapi still result tak seperti yang kita harapkan contohnya. Tapi yakinlah sebenarnya ada pahala ganjaran yang Allah nak bagi dekat akhirat nanti. Nanti tiba-tiba Era tengok, Maisara tengok, Amira tengok, nanti Afina pun tengok dekat akhirat nanti. Kenapa banyak sangat pahala ni? Rupa-rupanya pahala sabar masa belajar dulu. Dulu contohnya belajar tak dapat tinggi sangat pun tapi Allah bagi pahala sebab ikhlas belajar. Okey. Seterusnya, sifat berlawan dengan ikhlas tadi kita dah baca dah kan? Dia ulang balik je dekat sini. Okey. Apa maksud riak tadi? Kita buat supaya orang tengok. Sum'ah kita bagi tahu orang. Kalau riak kita tunjuk dekat orang. Tu riak. Kalau sum'ah kita bagi tahu manusia amalan kita. Kalau ujub kita bangga dengan diri sendiri. Dia tidak sama maksud dia berbeza-beza. Okey, boleh? Dan nak habislah sikit lagi. Okey, kepentingan ikhlas. Kenapa kita kena ikhlas? Okey, cuba tolong bacakan Era. Kepentingan ikhlas. Dapat perlindungan Allah, Okey, lagi. hidup menjadi tenang dan tenteram, Bagus. terhindar daripada hasutan syaitan, diangkat darjat dan martabat oleh Allah, Lagi. amal ibadat diterima Allah, Dan doa akan dimakbulkan Allah. sebab itulah kita kena ikhlas. Okey, tengok semua yang ada dekat dalam daun ni. Nak tak kita dapat semua ni? Doa makbul, Allah lindung, hidup tenteram. Nak kan? Jadi sebab itulah kita kena ada sifat ikhlas dalam diri kita. Diangkat darjat, terhindar daripada hasutan syaitan. Okey, pengajaran daripada hadis. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni? Umat Islam hendaklah yang pertama, kita kena niat agar setiap amalan kita mendapat keredaan Allah. Okey, terima kasih Hera, lupa yang cakap tadi. Yang kedua, kita kena yakin Allah akan bagi ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas. Okey, walaupun orang tak nampak kita ikhlas atau tak, tapi antara kita dengan Allah sahaja. Yang ketiga, kita kena lakukan ibadat yang ikhlas supaya ibadat kita tu diterima. Bukannya kita buat ibadat, kita nak macam mak ayah kita dah tengok, kita dah solat dah tadi, solat dah. Kita nak bagi tahu mak ayah kita je, bukan. Tapi kita nak Allah terima. Yang keempat, kita kena ada ikhlas supaya kita dijauhi daripada sifat riak, sum'ah dan ujub tadi. Supaya amalan yang kita buat tu tidak menjadi sia-sia. Okey? Okey, ni ada soalan-soalan. Kita ambil dalam 4 soalan. Yang pertama, apakah maksud ikhlas? Yang kedua, okey, sebelum tu, Azana spin.
Siapa yang kena jawab soalan yang pertama? Okey, apakah maksud ikhlas? Okey, siapa yang kena jawab ni? Nampak? Nampak skrin Zaza dengan spin nama tu? Oh, Maisarah terkeluar kan tadi kan? Tak ada. Okey, kita spin sekali lagi. Kenapa dia minat sangat Maisarah ni? Sekejap, Zaza rasa Zaza kena remove nama Maisarah. Okey, kita tengok. Kalau Maisarah tak ada, Mai lah yang jawab kan? Boleh? Apa maksud ikhlas, Mai? Mai, apa yang Mai faham tadi maksud ikhlas? Maisarah okey ke? Ada masalah lain? Sekejap. Okey, tak apa. Kita tunggu sekejap. Okey, sambil-sambil tu boleh fikirkan apa jawapan untuk soalan kedua. Contoh amalan zahir dan satu amalan batin yang menunjukkan kita ikhlas kerana Allah. Lepas ni Zaza akan spin nama, seorang kena jawab. Kena ready dulu. Okey? Maksud ikhlas tu bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Dari segi bahasa, dari segi istilah? Amalan dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Bagus. Terima kasih Mai. Tepuk tangan untuk Mai. Okey, yang kedua, jom kita spin. Siapa yang kena jawab ni? Oh, Mai dah jawab tadi. Kita kena persingan lain. Saya rasa spinner ni memang dia minat orang nama Maisarah. Tengok tu. Maisarah lagi. Okay, kita padam nama orang yang dah jawab. Senang. Spinner ni. Okay. Tuan Sharifah. Amira. Okay. We have a winner. Okay, Amira, berikan satu contoh amalan zahir. Amalan yang kita boleh buat, yang kita nampak dan ikhlas kerana Allah. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran. Okay, bagus. Terima kasih Amira. Okay, amalan batin pula. Siapa nak jawab? Siapa? Antara dua orang ni. Lepas ni memang seorang je lah. Okay, Era. Era kena jawab apa amalan batin. Amalan yang kita buat tapi tak nampak. Era Syazliana Natasha. Era ada contoh nak bagi? Percaya. Sekejap. Contohnya apa? Amalan yang kita buat tak nampak macam tadi. Niat. Ingat tak Era? Niat. Niat. Okay, last soalan untuk Afina. Okay, Afina kena jawab soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga tentang apa? 3 ciri-ciri sifat orang yang ikhlas. Okay. Satu pun tak apa, Afina. Satu contoh. Contoh sifat orang yang ikhlas. Apa dia? Kat sini dia minta 3, Sazana minta 1 sahaja. Istiqomah melakukan kebaikan. Bagus. Nak baca lagi? 2 lagi? Boleh? 2 lagi? Tidak mengharapkan pujian manusia. Dan?
sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk Afina. Okey, terima kasih semua dah jawab soalan. Okey, maknanya kamu semua fokus dalam kelas. Okey, sebab boleh jawab. Okey, last kita akan ada satu quizzes. Jadi semua ready? Ustazah akan bagi link dekat chat box. Boleh klik dekat situ. Kena letak dekat WhatsApp. Boleh je mana-mana kan? Okey. Dia ada 10 soalan tentang hadis ni. Share a direct link. Okay, saya akan hantar dekat group WhatsApp lah. Lambat pula WhatsApp ni. Okay, saya akan letak dekat ni terus lah chat box kita, okay? Dekat Zoom ni. Okay, semua boleh nampak? Dah dapat link? Okay, boleh klik link tu dan tekan start. Lepas semua dah masuk baru start. Okay, Sasa boleh tengok siapa yang dah masuk. Okay, Mai dah masuk, Amira, Afina, Era je lagi belum. Era, okay Era? Line. Line, okay, tak apa. Okay, semua tengah jawab quiz. Okay, Zaza pun saya saja jawab juga ni, nak join sekali. Betul. Saja bagi soalan bocor. Okay, semua dah siap? Okay, jom kita tengok scoreboard. Siapakah di tangga yang pertama? Okay, tanya kepada Afina. Okay, yang kedua diikuti oleh Mai, Era dan Amira. Okay, tanya semua. Okay, kuis ni tak apa. Saza bukan nak ambil markah ke apa. Saza just cuma nak tengok kamu setakat mana kefahaman kamu sendiri. Mungkin kamu memang dah faham, dah bagus. Cuma soalan tadi memang agak tricky ya. Soalan apa ni? Jawapan hampir-hampir dekat. Betul kan? Kan? Hampir-hampir. Ada yang bermegah, berbangga, macam maksudnya lebih kurang sama. Okey, sekadar itu sahaja. Berapa poin ni tak nampak. Okey, Afina 7120. Oh, dia berubah ke kedudukan? Tak kan? Okey. Oh, ada yang belum siap ke? 3/5 players completed. Baru je siap. Oh, baru siap. Oh, patutlah dia bergerak lagi. Okey, ada seorang lagi. Belum siap. Siapa tu tengah jawab lagi tu? Amira ke? Tak. 4/5 players. Seorang lagi belum siap ni. Amira ni. Amira belum complete ni. Nampak tak kat sini? Tak apa. Okay, kira semua dah finish, okay? Seronok jawab quiz tadi? Semua berdasarkan apa yang kita dah belajar kan? Okay, tak apa. Nombor berapa-berapa pun tak kisah. Asalkan kita dapat ilmu. Okay, bagus. Who won? Era first? Kata dia Afina Oh, dia dah bertukar. Dia tengok balik. Dia ranking balik. Pertama Era, kedua Afina, ketiga Amira. Okay. Sekadar itu sahaja kelas kita pada hari ini. Recording kan? Okay. Terima kasih. Saza nak dengar sikit daripada kamu. Setiap seorang kena beritahu apa yang dia dapat
sebagai kesimpulan kepada tajuk ikhlas dalam kehidupan hari ini. Okey, apa yang kamu dapat? Pendek-pendek je, tak apa. Tak panjang pun tak apa. Okey. Kita mulakan dengan Afina. Era dululah. Era. Yang pertama Era tadi kan? Yang kedua Afina, ketiga Amira. Okey. Yang keempat Mai. Era. Ustazah, Era, ulang balik. apa kesimpulan? Apa yang Era dapat hari ni daripada kelas hari ni? Kita dapat mengetahui Kalau erti boleh Erti ikhlas. ikhlas. Okey, bagus. Kau boleh bercakap buka mic, okey? Buka mic pula, buka kamera sekali. Okey. Seterusnya Afina yang kedua. Terima kasih Era, bagus Era. Kita kena tahu maksud ikhlas. Yang kedua Afina. Apa yang Afina dapat daripada kelas hari ni? Kita dapat tahu yang pasal kepentingan ikhlas. Kepentingan ikhlas. Okey, antaranya apa tadi? Kepentingan ikhlas. Hidup menjadi tenang dan tenteram. Alhamdulillah. Bagus Afina. Yang ketiga Amira. Amira dapat apa hari ni? Dapat faham maksud amalan zahir dan batin. Okey, bagus. Okey, zahir tu macam mana? Batin tu macam mana? Afina. Zahir baca Quran. Cakap tadi bagus Era. Kalau macam batin tadi, benda yang? Niat. Tak nampak ada niat. Okey, Era tolong jawabkan untuk Afina. Bagus Era ni. Okey, last Mai Sarah. Mai. Apa kesimpulan yang Mai dapat? Kita kena selalu ikhlas. Selalu ikhlas. Supaya apa? Supaya kita dapat ganjaran daripada Allah. Dapat ganjaran daripada Allah. Bagus, dapat redha Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Saya nak ucapkan tahniah kepada Era, Afina, Amira, Mai yang join kelas pada hari ini, dapat berpartisipasi dengan baik, dapat berikan idea, pandangan dan jawab kuis, semua bagus-bagus belaka. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya. Okay, soalan-soalan yang ada dalam slide tadi tu jadikan sebagai kerja rumah. Nanti dah siap boleh hantar dekat grup WhatsApp. Okay? Boleh ambil gambar dan hantar. Boleh? Saya akan hantar slide yang ada gambar soalan-soalan tadi. Sekadar itu sahaja. Jom kita akhiri kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Terima kasih, semua. Ustazah.